Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat untuk bertemu pada pengajian daurah yang dianjurkan oleh Jam'iyah Dakwah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, iaitu kita khususkan pada hari ini 2 minggu sekali membicarakan berkenaan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Amin Al-Ma'mun, karya Maulana Al-Imam Abul Fath Muhammad ibn Sayyidin Nas radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 734 Hijrah. 734 Hijrah. Kiranya kitab yang akan kita bacakan ini adalah kitab turas. Kitab turas adalah kitab itu jarak masanya dengan kita sekurang-kurangnya adalah 100 tahun. Itu yang ditetapkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Tariq ila Turas. Dan kitab-kitab turas ini ada tekniknya tersendiri untuk kita mengulas ataupun membahas berkenaan dengannya. Itu insya-Allah kita akan sentuh dalam sesi-sesi yang akan datang nanti insya-Allah taala. Baik, hari ini insya-Allah dalam membicarakan berkenaan dengan kitab Nurul Uyun ini, kita akan mendahulukan terlebih dahulu mukaddimah yang penting. Mukaddimah yang penting. Yang pertama adalah berkenaan dengan biodata Al-Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua adalah mabadi ataupun prinsip 10 bagi ilmu sirah nabawiyah. Prinsip 10 bagi ilmu sirah an-nabawiyah. Boleh? Baik. Dan yang ketiga insya-Allah kita akan mula membacakan daripada muqaddimah Tuan Pengarang radhiyallahu ta'ala anhu insya-Allah ta'ala, jikalau masih terbaki daripadanya beberapa waktu. Baik, siapa yang bersedia, siapa yang bersama dengan kita, tolong share seluas-luasnya dan tolong komenkan sedikit, beberapa komen. Jelas tak suara saya setakat ni? Tolong komen, tolong like, tolong support kita punya Jam'iyah Dakwah insya-Allah taala. Tag kawan-kawan kita, pakar-pakar hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan lupa tag. Okay. Saya boleh baca komen ke ni? Ada komen ada kat sini. Patutnya adalah kan. Ni dah beritahu daripada mana? Yang ni ada Fathi Melaka ni daripada Melaka ke? Tolong komen. InsyaAllah kita akan
masuk perbincangan satu persatu daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan dengan poin yang pertama daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan biodata Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas radhiyallahu taala anhu. Baik, saya akan bacakan biodata ini. Baik, sebelum kita baca, kitab ini insya-Allah akan dijual oleh pihak jamiah, dan cuma kami menanti cetakan ini daripada kilang siap, dan alhamdulillah Allah Taala beri taufik kepada saya Al-Faqih sendiri untuk menterjemah kitab ini dan menyebarluaskan di kalangan masyarakat. Ahlan Abdul Basit, ahlan, daripada mana? Basit, Faiz Farhan berada. Baik, kita cerita. Muqaddimah berkaitan biodata penulis dan pengenalan bagi ilmu sirah An-Nabawiyah. Biodata penulis iaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Al-Adib Fathuddin Abu Fath Muhammad bin Sayyidin Nas. Ada seorang tokoh ilmuwan yang masyhur pada awal kurun ke-8 Hijrah. Beliau yang masyhur dengan panggilan Ibnu Sayyidin Nas ialah seorang yang memiliki kepakaran dalam bidang hadis, sastra dan bidang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa cabang ilmu yang lain. Baik, saya nak tekankan kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang itu pakar daripada 3 bidang ini, dalam bidang hadis, kita boleh agak kitab yang akan kita baca daripada sirah Nabi SAW ini insya-Allah ditapis maklumat-maklumatnya menggunakan kaedah ilmu hadis yang sahih. Ya, insya-Allah maklumat-maklumat yang kita dapat ni bukanlah kiranya dongengan, bukanlah khurafat, bahkan kesemua bersumberkan hadis-hadis yang sahih dan diterima berdasarkan disiplin ilmu sirah nabawiyah dan juga ilmu hadis. Yang kedua, dia adalah orang ahli sastra. Nanti kita akan tengok dia ada mengarang himpunan syair-syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang cukup indah. Dan yang ketiga, bila dia menguasai ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat mendepankan kepada kita maklumat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyusunan yang baik, dengan maklumat-maklumat yang dapat menyelesaikan tanggungjawab kita terhadap mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung seterusnya bacaan biodata Tuan Mengarang. Beliau lahir pada tahun 671 Hijrah seperti yang dikhabarkannya sendiri dalam ijazah beliau yang dituliskan kepada muridnya Al-Imam As-Safadi. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga cendekiawan yang penuh dengan suasana keilmuan. Maka ayahandanya pernah menjawab jawatan ketua Madrasah Al-Kamiliyah di Kahirah sebelum ianya dirampas oleh Al-Imam Badruddin bin Jamaah. Sejak, ini dipanggil konflik-konflik dalaman lah dulu. Kerana di antara masyayikh ni pun ada apa? Konflik-konflik dalaman. Baik, sejak bayi lagi, beliau telah dibawa oleh ayahnya kepada para ulama zamannya bagi menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan supaya beliau diijazahkan oleh mereka setelah meningkat remaja. Ni adat dipanggil para ulama yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Bila ada kelahiran, sunat kita bawa anak kita tu kepada orang-orang yang saleh, aulia, ulama untuk didoakan, diijazahkan untuk mendapat keberkatan. Boleh? Seperti Muhammad bin Abi Talhah, dia dibawakan setelah mana betul-betul Ummu Sulaim bersalin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga Abdullah bin Zubair. Dia pertama dilahirkan di kalangan golongan Muhajirin, maka dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepada beliau air liur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkat. Boleh? Itu barakah diberikan oleh baginda Nabi kepada bayi-bayi. Zaman lah ni corona, tak apalah, doa bercukup lah kan. Doa bercukup insya-Allah. Baik.
Kata Tok Guru lagi, setelah meningkat remaja, beliau mula menghafaz Al-Quran seperti adat kebiasaan masyarakat Islam. Seterusnya mendalami ilmu-ilmu agama dari para cendekiawan yang tersohor di zamannya. Dan antara guru-guru beliau yang tersohor adalah ayah beliau sendiri, Al-Imam Abu Amr Muhammad bin Muhammad ibn Sayyidin Nas, wafat pada tahun 705 Hijrah, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid Al-Mujaddid, yang ketika itu bertugas sebagai Syekhul Hadis di Madrasah Al-Kamiliyah Kahirah, wafat pada tahun 704 Hijrah. Imam Ibn Daqiq Al-Aid ni imam yang begitu ajaib. Dikatakan beliau adalah orang yang paling alim di zaman dia dan memberi perubahan yang dahsyat kepada keilmuan zaman-zaman mutakhir tersebut. Kerana itulah beliau digelar sebagai Al-Imam Al-Mujaddid. Boleh? Kemudian guru beliau yang seterusnya Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Mun'im bin Ali, yang lebih dikenali dengan An-Najib Al-Harrani. Kemudian Al-Imam Izzuddin Ahmad bin Ibrahim Al-Faruthi, wafat pada tahun 694 Hijrah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Nasr Bahauddin An-Nahas Al-Halabi An-Nahwi, wafat pada tahun 698 Hijrah. Dan banyak lagi selain mereka yang telah mengijazahkan riwayat kepada beliau, dan ramai lagi lah. Sejak ketika belajar lagi, beliau sudah diiktiraf kehebatan, terutama dalam bidang hadis, sirah dan sastra. Dia ni ilmuwan yang sangat-sangat ulung. Ahlan, Hanif Sunan, Iman. Tolong tag kawan-kawan kita pakat hadir bersama dalam majlis ilmu. Baik, disebutkan bahawa guru beliau yang masyhur, Syekhul Islam pada zaman tersebut, iaitu Ibn Daqiq Al-Aid, telah menjadikannya sebagai mu'id, tutor kan. Selepas kuliah Tok Guru, dia ulang apa yang dipelajari kepada anak-anak murid yang baru ataupun yang kurang sikit kefahaman. Tutor bagi kelasnya, dan ketika disebutkan nama sahabat atau perawi hadis tak kala hadis dibacakan, beliau akan disuruh oleh guru beliau itu untuk menerangkan biar terlengkap mereka itu dengan si guru dan murid-murid lain mendengar penerangannya. Maknanya guru dan anak murid mendengar penerangan daripada Imam Ibn Sayyidinah radhiyallahu ta'ala. Maknanya dia itu bukan orang-orang yang calang-calang, orang biasa-biasa, tak. Ini tidak bukan adalah suatu pengiktirafan yang begitu besar dan yang telah diberikan kepada beliau menandakan kehebatannya dalam bidang tersebut. Beliau selain itu telah mengarang beberapa kitab, antaranya Uyunul Asar fi Fununil Maghazi wa Syama'il wa Sirah. Ini semua kitab-kitab beliau. Kitab setebal 2 jilid yang membincangkan berkenaan ilmu sirah nabawiyah secara turutan masa dan peristiwa. Yang kedua, Nurul Uyun. Ini insya-Allah yang kita akan baca, yang Al-Faqir ana terjemahkan. Iaitu kitab ringkasan sirah yang telah diterjemah di hadapan pembaca. Busyra al-Labib bi Zikra al-Habib, kitab yang menghimpunkan beberapa qasidah dan untaian pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sebut tu. Dia ada qasidah, dia ada syair yang dihimpun memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahsilil Isabah fi Tafdhil as-Sahabah. Kita membicarakan berkenaan kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Minahul Midah, iaitu kitab yang mengumpulkan pujian dan syair-syair yang diucapkan oleh para sahabat dan orang selepas mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya adalah bukti yang jelas menolak pendapat setengah orang yang dia rasa allergic terhadap pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apa dok qasidah ni? Apa dok banyak puji-puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ini adalah ghulu, ini adalah melampau. Itu adalah kata-kata orang ekstrim yang jahil terhadap martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, itu dipanggil memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai pujian, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan pujian mereka tersebut, melarang pujian mereka tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka dengan pemberian yang begitu banyak. Antaranya masyhur Ka'ab bin Zuhair, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ridha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau kerana pujian yang terlampau indah diberikan terhadap Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatih suara putih-putih kah? Line okey? Setakat ni? Boleh? Suara tak jelas? Okey, setakat ni macam mana? Tolong komen. Sahabat-sahabat yang hadir bersama. Boleh? Okey, kalau dah jelas tolong maklumkan. Fatih, Abdul Basit, jelas mereka yang hadir sekali, boleh? Baik. Siapa pula? Internet problem kot. Okey, baik. Kita sambung. Kemudian yang keenam, An-Nafhus Sari fi Syarhi Jami' At-Tirmizi, ialah huraian bagi kitab Sunan At-Tirmizi yang masyhur. Kitab ini telah ditulis oleh beliau seperti yang telah disebutkan oleh Imam Al-Isnawi, namun ia tidak sempat disempurnakan oleh beliau. Kiranya beliau ada menghuraikan Jami' At-Tirmizi. Semua daripada kalangan kita tahu, salah satu daripada kitab sunnah yang utama adalah Sunan At-Tirmizi. Ini nak menggambarkan kehebatan Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu ta'ala anhu dalam ilmu hadis, sehingga dia mampu mengarang syarahan huraian bagi kitab Jami' At-Tirmizi. Setelah kehidupan yang penuh dengan aktiviti keilmuan yang rancak, beliau telah dijemput ilahi pada tahun 734 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau dan memanfaatkan kita ilmu-ilmu yang telah beliau tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya jemput ke semua daripada yang menghadiri pengajian kita untuk kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ruh Tuan Pengarang radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Seterusnya, poin yang kedua akan kita pelajari pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan dipanggil muqaddimah bagi ilmu sirah, ataupun nama yang lain disebutkan oleh para ulama, terutamanya guru-guru yang mengajarkan kami di Al-Azhar, dipanggil mabadi' asyarah, 10 prinsip, 10 maklumat utama pengenalan bagi ilmu sirah. Jadi mesti sebelum orang nak mengaji mana-mana ilmu, dia mulakan terlebih dahulu dengan 10 prinsip bagi ilmu-ilmu. Nak mengaji ilmu tauhid, insya-Allah kita ada Ustaz Nakiyuddin, dia akan terangkan kepada kita 10 prinsip. Nak mengaji ilmu fiqh bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan terangkan pada kita 10 prinsip sebelum masuk. Tak boleh masuk terjun terus. Saya tak tahu hujung pangkal. Apa dia mengaji? Saya ni ikut dan dia mengaji fiqh. Orang tanya apa mengaji fiqh? Tak tahu. Wajib gitu sini itulah. Tak tahu apa matlamat sebenar. Apa yang kita nak capai. Apa beza ilmu ni dengan ilmu yang lain. Boleh? Maka mesti daripada kita mempelajari berkenaan dengan ilmu itu dengan perantaraan dengan muqaddimah mabadi' asyarah. Baik. Seterusnya kata ni ana katalah hafizahullah taala, prinsip 10 atau lebih dikenali dalam tradisi keilmuan Islam dengan istilah mabadi' asyarah adalah maklumat asasi yang terlebih dahulu diperkenalkan kepada para penuntut ilmu di tingkat awal. Ni tingkat awal Melayu. Arab panggil mubtadi. Arab panggil apa? Mubtadi. Sebelum mereka dibacakan isi atau kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab. Ini kerana ia berfungsi sebagai suatu pengenalan yang dapat menetapkan fokus perbincangan dan perbahasan ilmu serta menaikkan semangat dan keinginan mereka bagi mendalami ilmu-ilmu tersebut. Jadi, kegagalan para penuntut dalam mengetahui prinsip-prinsip ini akan menyebabkan mereka tidak dapat mengenal pasti apakah sebenarnya subjek yang dijadikan fokus kajian atau masalah-masalah utama yang diperbincangkan. Mereka juga akan merasa bahawa ilmu-ilmu yang mereka pelajari tidak berfaedah
lalu bersikap jemu dalam menuntut ilmu. Maka prinsip-prinsip 10 asasi yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu ada 10 ni kena hafal. Kena ingat. Yang pertama alismu, nama bagi ilmu. Yang kedua at-ta'rif, definisi bagi ilmu. Yang ketiga al-mawdu', subjek kajian bagi ilmu. Yang keempat al-faedah, faedah mempelajarinya. Dan yang kelima kelebihan ilmu di samping ilmu-ilmu lain. Kedudukan ilmu dipanggil an-nisbah berbanding ilmu-ilmu lain. Yang keenam kelebihan ilmu berbanding ilmu-ilmu lain dipanggil al-fadlu. Dan yang ketujuh pengasas ilmu adalah al-wadih. Dan yang ke-8 sumber ambilan ilmu al-istimdad. Dan yang ke-10 hukum mempelajari ilmu dipanggil dalam bahasa Arabnya hukmus syari'. Dan yang ke-10 permasalahan yang terdapat dalam ilmu al-masail. Baik, itu 10 perkara. Boleh? Kalau tuan-tuan guru kami dulu suruh kami hafal 10 perkara ni dalam satu bait syair. Boleh? Apa dia syair tu? Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal mawdu' summa samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza syarafa. Itu masyhur. Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal mawdu' summa samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Itu dia panggil siapa yang hafal bait yang saya sebutkan tadi itu akan dia ketahui untuk menyebutkan 10 poin utama pengenalan bagi mana-mana ilmu. Yang kita khaskan di sini adalah ilmu apa? Ilmu sirah sahaja terlebih dahulu. Sekarang ni okey lagi? Sekarang ni siapa yang hadir okey lagi? Tolong komen di bawah kata okey. Okey, boleh? Baik. Habis. Yang pertama adalah nama. Kita akan tahu berkenaan dengan maklumat yang pertama tentang sirah adalah nama dia. Baik, kita baca. Perkataan sirah dari segi bahasa mempunyai dua makna. Pertamanya bermaksud at-tariqah, iaitu perjalanan yang dilalui oleh seseorang. Dan keduanya pula bermaksud hay'ah atau ahwal, iaitu hal ihwal. Ini bahasa Melayu dia. Ini seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Sanu'iduha siratahal ula. Bermaksud kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal. Maksudnya di hari kiamat nanti. Kita akan dibangkitkan nanti insya-Allah Ta'ala dalam keadaan yang asal. Maknanya sempurna. Tidak ada kekurangan sikit pun. Kalau contoh, orang tu putih tangan, maka dibangkit kelak akan sempurnakan tangan dia semula. Boleh? Dan seterusnya daripada kecacatan yang boleh jadi berlaku di dunia. Baik. Ilmu ini dinamakan dengan as-sirah nabawiyah. Baik. Jadi kita tahu kalimat sirah ini ada dua makna. Yang pertama apa makna dia? Adalah jalan, perjalanan. Yang kedua membawa makna hal ihwal. Membawa makna apa? Hal apa? Hal ihwal. Jadi daripada dua makna ini kita boleh bayangkan apa yang bakal kita pahami, bakal kita dapati daripada ilmu sirah. Apa dia? Ilmu ini dinamai dengan as-sirah nabawiyah jika dilihat berdasarkan makna dari segi bahasa di atas, dapatlah difahami kesinambungannya bahawa ia membawa faham bahawa ilmu ini terkandung di dalamnya perbahasan berkaitan perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Itu apa dia? Dua apa? Sifat-sifat.
yang dapat kita ambil daripada ilmu ini. Okey. Dan antara nama-nama lain bagi ilmu ni yang pernah disebut dalam kitab-kitab turah Islam adalah seperti Al-Maghazi. Kerana perkaitannya dengan peperangan. Oh, Maghazi ni maknanya peperangan. Maghazi ni maknanya apa? Maknanya peperangan. Boleh? Dan Asy-Syama'il. Syama'il ni kerana berkaitan dengan sifat-sifat fizikal dan akhlak baginda Nabi SAW. Baik, apa maksud dia sebenarnya ni? Apa maksud dia? Baik, kita kata ilmu ini dinamakan dengan 3 nama. Ni dia panggil, kita bagi nama yang masyhur je lah. Dia ada banyak lagi nama dia. Yang pertama adalah ilmu sirah. Dia panggil sirah. Jadi kita dah tahu makna sirah sebelum ini. Kita dah beritahu makna ilmu sirah. Maka kita kata sirah itu dia membawa makna perjalanan dan membawa makna apa? Hal ehwal. Jadi kerana ilmu sirah ini kita tahu daripada perjalanan hidup Nabi daripada awal sampai wafat baginda, dan kita tahu sifat-sifat Nabi SAW, maka kita namakan ilmu ni dengan ilmu apa? Ilmu sirah. Nampak signifikan antara penamaan dengan makna asal. Signifikan antara penamaan dengan makna apa? Dengan makna asal. Kemudian dinamakan ilmu ini sebagai maghazi. Dinamakan ilmu ini sebagai ilmu apa? Syama'il. Boleh? Sebab apa dinamakan dengan ilmu maghazi? Kerana dalam ilmu ni banyak cerita peperangan. Peperangan yang Nabi SAW masuk ada lebih daripada 27 peperangan. Dan Nabi SAW hantar utusan-utusan untuk ada berlaku peperangan kecil, dikira sampai kepada 50 peperangan kecil ataupun pertempuran kecil. Boleh? Utusan-utusan batalion tentera yang dihantar kecil-kecil. Boleh? Itu orang berapa? Lebih kurang 50. Dan ilmu ini juga dipanggil sebagai ilmu syama'il. Ilmu syama'il kerana apa? Kerana dalam ilmu ini kita akan tahu tentang fizikal Nabi, kita akan tahu berkenaan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi, mata Nabi, tinggi Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang lain insya-Allah taala. Boleh? Okey. Habis di situ berkenaan dengan nama. Yang kedua adalah berkenaan dengan at-ta'rif. Berkenaan dengan apa? At-ta'rif. Okay. Sekarang ni boleh lagi? Terus. Baik. Okay. Sambung pula insya-Allah. Okay. Seterusnya ada definisi ilmu. Saya tulis di sini. Definisi ilmu sirah, ilmun yu'rafu bihi ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam min awal miladihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diketahui dengannya hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal, dari awal kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam hingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iaitu suatu ilmu yang terkandung di dalamnya perihal Nabi. Jadi semua maksudnya ilmu sirah ini adalah ilmu yang menceritakan tentang semua hal ehwal Nabi. Tapi saya sebutkan di sini, disebutkan di sini 6 aspek. Maknanya ulama-ulama kami, iaitu ulama-ulama Al-Azhar, kami ni mana ulama-ulama apa? Ulama-ulama Al-Azhar menyebutkan maklumat tentang Nabi SAW banyak sangat. Tapi yang utama, yang paling penting, yang selalu di-highlightkan oleh para ulama, ada berapa? Ada 6 aspek. Ada berapa? 6 aspek. Yang pertama Asy-Syama'il. Apa dia? Asy-Syama'il. Jom kita baca. Perkataan ini dari segi bahasa bermaksud tabiat. Namun jika dilihat pada mafhumnya berdasarkan tulisan-tulisan para ulama terdahulu, aspek yang dibincangkan di dalamnya adalah berkaitan keadaan fizikal dari seperti rupa parah baginda, cara jalan baginda, makan, minum dan perkara lain yang seangkatan dengannya. Dan akhlak seperti sifat pemurah baginda,
tawadhu, rahmat dan lain-lain daripada sifat-sifat yang mulia. Baik. Maksud dia, aspek yang pertama yang dipanggil syama'il adalah aspek yang menekankan dua makna yang paling utama. Yang pertama adalah fizikal, yang kedua adalah akhlak. Kita tahu berkenaan dengan tinggi baginda, berkenaan dengan rupa parah baginda, berkenaan dengan makan baginda, minum baginda dan seterusnya daripada perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal jusmani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua daripada aspek syama'il adalah akhlak Nabi SAW. Ini paling penting. Kita tengok bagaimana Nabi bergaul dengan orang, bergaul dengan isteri baginda, bagaimanakah rahmat baginda, bagaimanakah ibadat baginda sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain daripada akhlak baginda yang sangat-sangat sempurna dan wajib untuk kita teladani sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah aspek mukjizat. Kita akan belajar berkenaan dengan aspek mukjizat. Apa dia aspek mukjizat? Iaitu segala perkara luar biasa yang terzahir ketika baginda menjadi rasul. Sama ada bukan adalah tu. Sama ada mukjizat hissiyah, iaitu yang boleh dilihat dengan panca tu silap. Panca indera, seperti keluarnya air dari celahan jari jemari baginda, bulan terbelah dan lain-lain lagi. Atau mukjizat ma'nawiyah, iaitu yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kasar, namun mampu ditilik keluar biasaannya itu dengan akal yang waras dan hati nurani yang jernih. Baik. Seterusnya adalah mukjizat yang kita akan tumpu pembelajarannya daripada ilmu sirah ini. Apa dia? Mukjizat maksud dia perkara luar biasa, luar kebiasaan, boleh mencari kebiasaan. Kita kata sebelum ni kalau kaki kita semata-mata tak boleh berjalan atas air, itu kebiasaan. Tapi bila tiba boleh berjalan atas air, itu dipanggil luar biasa. Baik, kalau kita mengaji ilmu akidah, luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang saleh kita panggil sebagai karamah. Kita panggil sebagai apa? Karamah. Tapi kalau berlaku kepada nabi-nabi, barulah kita panggil sebagai sebagai mukjizat. Boleh? Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dibahagikan oleh para ulama daripada banyak pembahagian. Cuma saya hanya tumpu di sini pembahagian yang masyhur, iaitu ada mukjizat yang boleh dilihat dengan panca indera, ada mukjizat yang tidak boleh dilihat dengan panca indera, hanya mampu diketahui dengan akal. Contoh adalah apa? Mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat diketahui dengan panca indera adalah apa? Adalah air yang keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa lagi? Bulan terbelah dan seterusnya lah daripada mukjizat apa yang dapat dilihat ataupun dipanggil sebagai mukjizat hissiyah. Mukjizat apa? Hissiyah. Yang kedua adalah mukjizat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni maknanya mukjizat yang tidak boleh dilihat baca indera. Tapi kita tahu yang paling masyhur adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Karim. Kita nampak ke Al-Quran terbang? Tak. Boleh? Nampak ke bila kita buka Al-Quran keluar cahaya? Ada agak? Tak ada. Macam mana kita boleh tahu Al-Quran itu mukjizat? Daripada akal kita. Masya Allah. Daripada masyarakat Arab ini jahiliyah, masyarakat gasar, tidak ada ilmu pengetahuan, tapi dengan Al-Quran ini dapat mengubah generasi mereka menjadi generasi yang paling berilmu. Itu satu. Kemudian yang kedua, menghasilkan ilmu-ilmu yang ditakdirkan lebih daripada 30 bidang ilmu. Al-Quran ini memberi ilham untuk dihasilkan lebih daripada berapa? 30 bidang ilmu ataupun ratusan, bukan 30, ratusan bidang ilmu. Itu dia, itu daripada ilham Al-Quran. Ya, yang mana tak pernah ada pada teks-teks agama yang sebelum ini
memberi ilham kepada penganut-penganutnya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang menjadikan masyarakat manusia ini makin bertamadun. Boleh? Jadi kita lihat, yang ni bukan benda biasa ni. Kitab-kitab lain tak boleh jadi macam ni. Masyarakat kalau kita nak ubah tabiat mereka pun, bukan nak kata masyarakat lah, anak kita sendiri kalau dia memang kaki seokok, nak ubah dia jadi tak bagi seokok tak tahu. Tak pasti lagi mampu ubah ke tak. Walaupun sampai tua nak mati pun tak pasti kita ubah. Tapi bagaimana Al-Quran mengubah seluruh tanah Arab dalam tempoh kurang daripada 23 tahun. Subhanallah. Itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang kita akan pelajari, yang kita akan tumpu dalam ilmu sirah ini adalah aspek al-khasais. Aspek al-khasais. Apa aspek al-khasais? Iaitu keistimewaan yang dikhususkan Allah hanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, yang tidak didapati pada umat manusia yang lain. Bahkan para nabi yang terdahulu, sama ada berkaitan hukum hakam seperti kewajipan ke atas baginda untuk melakukan qiyamul lail dan bernikah lebih daripada 4, dan lain-lain seperti keistimewaan tubuh badan, iaitu seperti baginda memiliki khatam nubuwah yang berada berbetulan jantung di bahagian belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah khasais. Khasais apa dia? Khasais iaitu keistimewaan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi yang lain, tidak ada pada umat yang lain. Contohnya kita sebut tadi, lebih menikah lebih daripada 4. Apa lagi yang kita sebutkan tadi? Iaitu Nabi diwajibkan qiyamul lail. Tubuh badan Nabi boleh melihat di belakang. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Hakikatnya dalam kitab Nurul Mubin ini, Nurul Uyun ini tidak dimuatkan berkenaan dengan khasais, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Faqir letakkan di belakang satu kitab yang berasingan, dibantu oleh sahabat-sahabat hamba, Ustaz Ammar, Ustaz Rabbani, Ustaz Syukri, Ustaz Jimin, diterjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Melayu, karya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah ini cetakan yang baru, kami tambahkan tambahan yang demikian di dalam kitab edisi yang terbaru ini, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah antum akan dapatkan naskah antum masing-masing dalam masa yang singkat nanti, insya-Allah, daripada pihak Jam'iyah. Baik. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, aspek mawaqif. Aspek mawaqif iaitu pendirian baginda dalam menghadapi situasi zamannya, sama ada berkaitan keamanan atau peperangan, seni dakwah, permasalahan sosial, politik dalam dan luar negara dan lain-lain. Ini mawaqif. Mawaqif ni maknanya pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi hadapi situasi, selesaikan situasi yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafik, kenapa Nabi tak bunuh? Itu persoalan-persoalan yang perlu kita tanya untuk kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak ada juga dalam kitab Nurul Uyun, cuma dia ditambah, dihuraikan daripada ustaz-ustaz masing-masing lah yang mengajar kitab Nurul Uyun ini. Boleh? Cuma kalau tuan-tuan berminat untuk mendapatkan kitab yang khas, kitab yang khas menceritakan berkenaan dengan mawaqif, adalah kitab Fiqhus Sirah, Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah, karya Syekh Ramadan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti radhiyallahu taala anhu. Boleh? Baik. Itu berkenaan dengan aspek apa? Mawaqif. Yang kelima adalah aspek hukuk.
hak-hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu perihal berkaitan hak-hak baginda perlu ditunaikan oleh kita selaku umat baginda. Seperti mengimani baginda sebagai salah seorang utusan dari Allah, mencintai baginda, berselawat kepada baginda dan banyak lagi yang berkaitan dengannya. Hukuk, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dalam kitab ni tak ada, cuma dalam kitab yang lain boleh antum dapatkan adalah kitab Asy-Syifa karya Maulana Al-Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, pihak kami Akademi Pemikiran Turas bersama dengan Persatuan Ulama, kami telah mengadakan bacaan kitab ini selama 2 tahun berturut-turut, dikhatamkan sebanyak 2 kali. InsyaAllah tahun depan akan kami ulang semula bacaan kitab ini. Jadi saya jemput antum untuk hadir bersama dalam bacaan kitab kitab Syifa, insyaAllah. Syifa. Kemudian yang ke-7, yang ke-7 pula. Yang ke-6, yang terakhir adalah aspek risalah. Aspek apa? Risalah. Itu aspek yang berkait dengan kandungan risalah dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang telah baginda tunaikan. Yang telah baginda tunaikan dengan sempurna ketika hidup baginda. Itulah agama Islam yang mulia ini. Bermula daripada usulnya iaitu akidah sehingga kepada cabang-cabangannya yang lain seperti muamalat dan akhlak. Ini kita nak kaji berkenaan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti daripada kita ini cuba untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan baca sajalah, maknanya baca bersama dengan guru. Mengaji dengan para ulama, guru-guru yang apa? Guru-guru yang bertauliah, yang mendapat keizinan daripada guru-guru mereka sebelum ini. Boleh? Dapat? Okey. Dan antara kitab-kitab yang alhamdulillah kami di Akademi Pemikiran Turas bacakan, alhamdulillah dah khatam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Kita tahu agama Islam ni apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Alhamdulillah. Kemudian kami dah khatam, insya-Allah bakal khatam Syama'il Muhammadiyah, syarah bersama dengan syarahannya Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Alhamdulillah nak khatam dah, bakal khatam. Sebelum ni kami ada baca beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Jadi kita buat bacaan harian, secara harian pada setiap petang. Jadi saya menjemput antum semua untuk hadir bersama dalam majlis-majlis ilmu yang insya-Allah taala bermanfaat bagi sekalian pendengar insya-Allah taala. Boleh? Baik. Okey, seterusnya demikianlah aspek-aspek utama yang dibincangkan dalam ilmu sirah Nabi, namun tidak dilupakan bahawa terdapat dalam ilmu ni perincian maklumat yang berkaitan dengan perkara sekitar zaman baginda seperti soal geografi, kerajaan awal zaman baginda dan lain-lain lagi yang dimuatkan dalam karya-karya yang berada di bawah judul Sirah An-Nabawiyah. Maksudnya banyak lagi lah sebenarnya aspek-aspek yang lain dimuatkan oleh kitab-kitab sirah yang lain. Cuma kita hanya fokus, kalau kami selalunya fokus pada apa? Pada 6 aspek yang disebutkan tadi, kerana itulah aspek yang paling penting daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subjek kajian. Ilmu sirah ni subjek kajian. Baik, semua berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji apa? Subjek kajian ni kita kaji apa dalam ilmu sirah ni? Kita kaji apa? Kita kaji apa dalam ilmu sirah ni? Kita kaji berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal ehwal kita dengan Nabi. Bila kait dengan Nabi, kita semua kaji habis. Boleh? Kemudian faedah mempelajari ilmu sirah ni. Kita kembali sirah ni, kita dapat apa? Kita dapat apa? Saya baca di sini. Di sana terdapat sekalian banyak faedah yang berharga yang dapat dikutip daripada ilmu sirah. Di antaranya adalah bertambahnya iman seorang kepada Nabi SAW. Kerana tanda pengakuan iman kepada Nabi itu suatu kewajipan bagi setiap Muslim.
Walaupun sudah madai seorang Muslim takkan dilahirkan oleh ibu yang Muslim, namun mestilah kita sentiasa menyempurnakan keimanan ini dengan mempelajari selok belok baginda Nabi SAW, supaya keimanan kita bukanlah suatu warisan semata-mata. Hal ini dapat dimanifestasikan melalui pembelajaran ilmu sirah kepada kanak-kanak kerana ia dapat mengukuhkan keimanan mereka kepada kebenaran agama yang suci ini. Apa maksud dia saya nak sampaikan tadi? Iaitu bahawa faedah dari ilmu sirah ini dia menguatkan keimanan kita. Betul kita sebut orang itu Islam dengan semata-mata dengan semata-mata lahir daripada keluarga Islam, betul, tapi tak cukup, mesti ditambah dengan ilmu, diajarkan kepada anak-anak ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sirah dan sebagainya. Tapi keimanan ni memang jelas-jelas kita rasa akan bertambah bila kita mengaji tentang sirah Nabi SAW. Itu paling nampak sekali lah. Paling nampak sekali bila kita belajar berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Daripada Nabi kita kenal Allah Ta'ala, daripada Nabi kita kenal syariat, daripada Nabi kita kenal segala perkara berkenaan dengan dunia dan akhirat. Boleh? Jadi tu kena mengaji berkenaan dengan sirah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Betul, ada cerita lagi lah. Antaranya adalah kita cinta kepada Nabi SAW. Masa hampir nak sampai sejam dah. Nak habis dah sikit lagi, 10 minit lagi. Baik. Seterusnya, nisbah ilmu sirah ini berbanding ilmu-ilmu yang lain. Nisbah ilmu sirah ini berbanding ilmu-ilmu yang apa? Ilmu-ilmu yang lain. Saya baca sirah ini boleh dianggap sebagai asal bagi semua ilmu seperti ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Ini kerana di sana terdapat riwayat-riwayat dalam ilmu sirah ini menceritakan beberapa permasalahan yang bersangkut rapat dengan ilmu-ilmu tersebut. Seperti contohnya riwayat perdebatan Nabi dengan para padri Nasrani Najran pada tahun Al-Wufud. Kedatangan delegasi luar untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ia memiliki unsur-unsur hujah akidah yang tuntas yang dapat diambil faedahnya dalam perbincangan ilmu kalam dan begitulah seterusnya. Boleh? Maksud dia apa? Ilmu sirah ini kalau kita nak letakkan dalam kedudukan ilmu-ilmu Islam, kita letak dalam bahagian mana? Kita letak dalam bahagian mana? Baik, ilmu ni dia ada ilmu berkenaan dengan sumber, ilmu berkenaan dengan matlamat agama, intipati agama. Lepas tu ilmu dipanggil sebagai ilmu alat. Dia ada 3 kategori. Dia ada berapa? 3 kategori. Tolong tulis dekat komen 3 kategori tu. Apa dia? 3 kategori. Yang pertama, ilmu berkenaan dengan sumber. Yang kedua, ilmu berkenaan dengan intipati agama. Dan yang ketiga, ilmu alat. Yang ketiga apa? Ilmu apa? Ilmu alat. Okay, tolong tulis dalam komen-komen. Apakah ilmu berkenaan dengan sumber? Ilmu berkenaan dengan sumber adalah seperti contoh ilmu ulum Quran. Kita kaji berkenaan penurunan Al-Quran, sanad Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Boleh? Maka itu diberi ilmu berkenaan sumber. Ilmu tafsir, ilmu tajwid. Boleh? Itu. Apa lagi ilmu berkenaan dengan sumber? Ilmu apa? Ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu, boleh faham? Kiranya ilmu-ilmu ni lah sumber bagi ilmu yang intipati agama Islam, iaitulah ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kesemua daripada hukum hakam, kesemua daripada pengetahuan tentang Allah Ta'ala, Nabi, dan pengetahuan berkenaan dengan akhlak diambil daripada apa? Diambil daripada sumber-sumber itu. Itu Al-Quran dan juga sunnah. Boleh? Yang ketiga adalah ilmu alat. Ilmu alat ni apa makna ilmu alat? Ilmu alat ini adalah ilmu yang membantu kita untuk kita ambil intipati daripada sumber untuk kita
masukkan dalam ilmu intipati, iaitu ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ataupun ilmu tasawuf, ataupun berkaitan dengan perkara lain. Kita nak faham Al-Quran dan sebagainya. Contoh, Al-Quran ni bahasa Arab. Boleh? Maka mesti ada alat. Alat apa dia? Ilmu bahasa Arab. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Boleh? Oh, dalam ilmu ni dia ada kaedah-kaedah penghujahan. Kaedah-kaedah apa? Penghujahan. Maka nak faham kaedah-kaedah penghujahan itu yang akan kita manfaatkan dalam perdebatan mempertahankan akidah Islam, dipanggil sebagai ilmu apa? Ilmu mantik. Ilmu munadharah, ilmu perdebatan. Kena mengaji itu, maka kita akan faham secara halus apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seni-seni perdebatan. Boleh? Alhamdulillah. Ni ada kawan kita Hazwan Hanif, tolong share alhamdulillah kepada kita apa? Maklumat. Boleh? Alhamdulillah. Okey, jadi ilmu sirah ni mana kategori? Adakah ilmu sirah ni alat? Adakah ilmu sirah ini ilmu intipati? Adapun ilmu sumber. Jadi saya katakan ilmu sirah ini dekat sebagai ilmu sumber. Kenapa? Kerana ilmu sirah ini, maklumat-maklumat yang kita dapat tahu tentang Nabi SAW, dia akan supply. Dia akan menjadi sumber bagi ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Contoh saya sebut, kita dengar berkenaan dengan Nabi SAW berdebat dengan Kristian Najran. Maka rupanya daripada kaedah perdebatan yang Nabi buat, kaedah-kaedah ilmu-ilmu ketuhanan yang Nabi depankan, boleh kita ambil sebagai maklumat utama dalam ilmu tauhid. Boleh? Boleh faham? Boleh sekat tu. Sikit lagi. Kemudian yang keenam adalah kelebihan bagi ilmu sirah. Ilmu sirah ni besarlah kelebihan dia, boleh. Sebab apa ilmu sirah ni besar kelebihan dia? Sebab dia berkaitan dengan siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ni saya sebut ni, Imam Zuhri kata, fi ilmi sirati khairud dunya wal akhirah. Dalam ilmu sirah ini kebaikan dunia dan akhir, kesedaran dunia dan akhirat. Boleh? Pengasas ilmu sirah. Siapa pengasas ilmu sirah? Ini panjang. Berkenaan dengan pengasas ilmu sirah. Kita baca sekali lalu pengasas ilmu sirah ini. Baik. Okey, pengasasnya, pengasas ni maksudnya siapa yang first tulis ilmu sirah. Jom kita baca. Penulis ilmu sirah Nabi telah berlaku. Penulisan sirah Nabawiyah telah berlaku seiring dengan penulisan hadis Nabi SAW. Iaitu penulisan berlaku tatkala kehidupan hayat Nabi SAW. Jika mereka mengkaji berkaitan hadis Nabi SAW seperti Abdullah bin Amr bin As yang diberi keizinan untuk menulis berkaitan hadis, iaitu kitab pertamanya As-Sahifah As-Sadiqah, iaitu dimuatkan sebanyak 500 hadis yang kemudian diletakkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik. Saya nak cerita sebenarnya ilmu sirah ni ditulis serentak bersama dengan ilmu hadis Nabi SAW. Serentak dengan ilmu hadis. Jadi ilmu apa? Ilmu hadis, bila kita kata ilmu hadis itu sudah ditulis, dihimpunkan sejak daripada zaman Nabi SAW masih hidup lagi, maka begitu juga ilmu sirah. Dihimpunkan sejak daripada zaman Nabi SAW masih hidup. Boleh? Baik. Maka daripada zaman apa? Nabi, contoh-contoh kitab yang dikarang awal pada zaman Nabi SAW adalah kitab Abdullah bin Amr bin As. Nama dia Sahifah As-Sadiqah. Dia himpun kalam-kalam Nabi SAW. Maklumat tentang Nabi SAW. Dan hadis-hadis tu telah dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Imam Ahmad
Wafat tahun bila? Lebih kurang 264 Hijrah. Boleh? Imam Ahmad wafat pada 264 Hijrah. Baik. Tapi sebelum Imam Ahmad lagi ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Iaitulah anak Sayyidina Osman. Tu di kalangan tabi'in. Dia himpun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia himpun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dia itu wafat pada tahun 105 Hijrah. Boleh? Baik. Kemudian dihimpunkan oleh siapa dia? Seorang tokoh ulama yang masyhur, iaitulah Muhammad bin Ishaq. Kemudiannya oleh Muhammad bin Sa'ad, dan disebutkan oleh para ulama kitab Muhammad bin Ishaq dan juga kitab Muhammad bin Sa'ad adalah kitab sirah yang terawal menjadi rujukan utama oleh kitab-kitab sirah yang akan datang. Itu kitab rujukan utama. Boleh? Jadi kalau contoh antum nak mendalami ilmu sirah, mesti antum beli kitab Tabaqat Al-Kubra Muhammad bin Sa'ad. Tapi Muhammad bin Ishaq ni kitab dia hilang, yang ada beberapa cebisan saja. Tapi kitab dia tu sebenarnya dia diringkaskan oleh Ibn Hisham. Jadi antum kena beli kitab Ibn Hisham, dan lepas tu boleh baca kitab yang lebih tinggi. Tapi kalau yang tak ada asas, baca sama saya dululah kitab Nurul Uyun ini, insya-Allah taala. Lepas tu kita akan pindah kepada kitab yang lebih tinggi untuk kita mendalami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sumber ambilan bagi ilmu sirah, ilmu sirah ini dia baik daripada Al-Quran, sebab ada kisah-kisah dia Nabi daripada Al-Quran. Lepas tu kitab sunnah, kemudian kitab sirah, dan kemudian kitab-kitab hadis, seperti kitab Sunan Tirmizi dan sebagainya. Kemudian kitab sejarah, ni pun kita akan ambil. Dan ada sumber-sumber yang diambil daripada kitab sastra Arab, kitab rijal, kitab fiqh, kitab asal, ada banyak lagi lah sumber-sumber ulama-ulama ni ambil untuk karang kitab ilmu sirah. Boleh? Okey, yang ke-9, hukum mempelajari ilmu sirah. Secara umum, mempelajari sirah Nabi SAW adalah fardu ain. Wajib sekira-kiranya mengetahui tentang Nabi SAW sekurang-kurang pengetahuan. Jadi dengan Nurul Uyun ni, kalau kita baca, selesai insya-Allah taala kewajipan mempelajari ilmu sirah. Dan seterusnya penyataan masalah ini insya-Allah kita akan lihat ini dalam kitab insya-Allah taala. Jadi kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, muqaddimatul Imam Ibn Sayyidin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh al-Imam al-Allamah المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري الربعي قدس الله روحه والله سبحانه وتعالى أعلم. InsyaAllah sekadar sini saja pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu yang berikutnya kita akan minggu yang seterusnya lah kita akan menyambung daripada mukadimah kitab ini, dan saya akan pastikan para hadirin memiliki nuskhah masing-masing lah untuk kita rujuk insya-Allah taala bagi memudahkan proses pembelajaran. Ini saya laju sikit sebab dia bukan mukadimah, tapi nanti insya-Allah kita akan detail satu persatu maklumat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira yang hadir pengajian kita dia mampu untuk bina satu halaqah di tempat masing-masing, bina halaqah dengan ahli keluarga, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sekadar itu saja saya dapat sampaikan bersama dengan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala menerima amalan kita pada malam ini. Jom kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Fatih tanya tu antara ilmu sirah dan ni boleh keluarkan komen dia. Antara ilmu sirah dan ilmu tauhid mana lebih penting? Antara ilmu sirah dan ilmu tauhid mana lagi penting? Dua-dua penting. Dua-dua penting. Tapi untuk ni kita kata dua-dua penting. Tapi dari segi tingkatan pembelajaran kita dengan budak-budak, dengan anak-anak. Fatih, kita akan utamakan ilmu sirah. Sebab apa? Ilmu sirah ni dua dalam satu. Mengajarkan tentang kehidupan Nabi dan sama mengajarkan tentang akidah dia terhadap Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Budak-budak akan apa? Dibantu untuk berfikir dengan cara yang betul. Fatih tanya lagi, kitab Nurul Yakin macam mana? Nurul Yakin antara kitab yang terbaik. InsyaAllah lepas daripada kitab daurah kita ini, kita akan baca kitab Nurul Yakin. Ada terjemahan dia insyaAllah ta'ala. Boleh? Ada terjemahan dia. Cik Hafsah, terima kasih. Siapa yang hadir? Amma, terima kasih. Cik Muhammad Wan. InsyaAllah kita pakat share kepada kawan-kawan kita yang lain. Gelap sikit muka anda ni sebab apa? Patutnya muka anda muka cerah, bercahaya boleh. Tapi sebab lampu tak ada, tertinggal pergi hilang mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah. Boleh stay tune dengan ni Fatih, boleh stay tune dengan pihak Jam'iyah. InsyaAllah bukan minggu depan, minggu satu lagi insyaAllah. Pada hari Rabu, hari Rabu pada pukul 1 sampai pukul 2 insyaAllah. Di akhir kelas anda akan bagi ijazah pada antum insyaAllah. Boleh? Anda akan bagi ijazah pada antum yang anda ambil daripada Syahri Jumaah, mufti bekas mufti Mesir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kena hadir, insyaAllah kena hadir sama-sama. Boleh? Rumah ngaji insyaAllah pakai hadir dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.